Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai murid-murid semua, saya Cikgu Arifi. Saya akan mengajar hari ini topik yang terakhir dalam tahun 6 iaitu topik ke-12 bertajuk kebolehjadian. Okey, pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menentukan sama ada suatu peristiwa itu mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku, dan juga murid-murid dapat mengenali 5 jenis kebolehjadian. Yang pertama, kebolehjadian bermaksud sesuatu peristiwa dalam kehidupan harian sama ada mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa mungkin berlaku? Okey, mungkin berlaku ini bermaksud peristiwa yang logik atau sesuatu fakta yang benar. Sebagai contoh peristiwa, 1 minggu ada 7 hari. Ini merupakan fakta yang benar, maka peristiwa ini dikatakan sebagai mungkin berlaku. Contoh yang lain, 3 ialah nombor perdana. Ingat kembali apa yang telah anda pelajari pada awal tahun dahulu. 3 merupakan nombor perdana dan fakta ini ialah fakta yang benar, maka ianya dikategorikan sebagai peristiwa mungkin berlaku. Seterusnya, apa pula yang dimaksudkan dengan peristiwa tidak mungkin berlaku? Peristiwa tidak mungkin berlaku bermaksud peristiwa yang tidak logik atau sesuatu fakta yang tidak benar. Sebagai contoh, 1 hari ada 25 jam. Okey, ini merupakan fakta yang tidak benar, maka peristiwa ini dikatakan sebagai tidak mungkin berlaku. Yang kedua, 26 ialah nombor ganjil. Peristiwa ini juga merupakan peristiwa yang tidak benar kerana 26 itu merupakan nombor genap, maka ianya dikatakan sebagai peristiwa tidak mungkin berlaku. Okay. Baiklah, seterusnya kita akan kenali 5 kebolehjadian peristiwa. Yang pertama, pasti. Kedua, mustahil. Ketiga, besar kemungkinan. Keempat, sama kemungkinan. Kelima, kecil kemungkinan. Kita akan lihat satu persatu kebolehjadian ini. Yang pertama, pasti. Pasti bermaksud sesuatu peristiwa itu pasti akan berlaku. Sebagai contoh, bulan Disember ada 31 hari. Ini adalah perkara ataupun peristiwa yang pasti akan berlaku. Maka kebolehjadiannya dikatakan sebagai pasti. Dan yang kedua, 1 tambah 3 sama dengan 4. Ini juga merupakan fakta yang tepat dan benar. Maka peristiwa 1 tambah 3 sama dengan 4 ini dikatakan sebagai pasti. Okey. Seterusnya, mustahil. Mustahil dapat dikatakan sebagai sesuatu peristiwa yang tidak akan berlaku. Sebagai contoh, cahaya matahari akan keluar pada waktu malam. Okey, pernahkah anda lihat cahaya matahari keluar pada waktu malam? Tidak kan? Jadi peristiwa ini tidak logik, maka dikatakan sebagai kebolehjadiannya adalah mustahil. Dan contoh yang kedua, 1 tahun ada 13 bulan. Ini juga adalah tidak tepat kerana 1 tahun hanya ada 12 bulan. Maka kebolehjadian peristiwa ini dikatakan sebagai mustahil. Seterusnya, besar kemungkinan. Besar kemungkinan ini bermaksud kemungkinan peristiwa berlaku adalah besar atau banyak peluangnya. Sebagai contoh peristiwa, yang pertama, hari ini langit kelihatan mendung, hari akan hujan. Okey, kita tidak boleh katakan peristiwa ini sebagai pasti kerana walaupun langit kelihatan mendung, tidak semestinya hari akan hujan. Besar kemungkinan ianya akan hujan. Okey, bukannya pasti. Jadi, disebabkan peristiwa ini besar kemungkinan akan berlaku, maka kebolehjadiannya dikatakan sebagai besar kemungkinan. Contoh yang kedua, murid-murid ke sekolah menaiki kereta. Okey, jika kita lihat secara umum ramai murid yang ke sekolah menaiki kereta. Okey, apabila bilangan murid itu ramai yang menaiki kereta, maka kebolehjadiannya dikatakan sebagai besar kemungkinan. Kerana apa?
kerana ramai murid yang datang ke sekolah menaiki kereta. Okey. Seterusnya, sama kemungkinan. Sama kemungkinan ini dikatakan sebagai suatu peristiwa itu mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. 50%, 50%. Okey, contoh peristiwa. Ahmad melambung duit shilling 20 sen, dapat ekor. Okey, jika kita perhatikan pada duit shilling, dia ada satu kepala dan satu ekor. Bilangan kepala dan bilangan ekor adalah sama. Maka kebolehjadian peristiwa ini dikatakan sebagai sama kemungkinan, ya, kerana duit shilling ada satu ekor dan satu kepala. Okey, apabila bilangannya sama, maka kita katakan peristiwa tersebut sebagai sama kemungkinan. Contoh yang kedua, Didi membaling sebiji dadu dan mendapat nombor genap. Okey, perhatikan pada dadu. Dadu ada 3 nombor genap dan 3 nombor ganjil. Bilangannya sama, bukan? Okey, bila sama, maka kebolehjadiannya adalah sama kemungkinan kerana sebiji dadu ada 3 nombor genap dan 3 nombor ganjil. Okey. Seterusnya, kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan bermaksud suatu peristiwa berlaku adalah kecil atau sangat tipis. Sebagai contoh, hujan batu akan turun di Malaysia. Okey, peristiwa ini jarang sekali berlaku di Malaysia, namun ianya boleh berlaku. Alright, cuma peluangnya sangat tipis. Disebabkan peristiwa ini sangat tipis, maka dikatakan kebolehjadiannya sebagai kecil kemungkinan. Ataupun contoh yang kedua, murid-murid ke sekolah menaiki lori. Okay, tidak ramai murid yang ke sekolah menaiki lori. Bilangannya adalah sangat sedikit. Maka kita katakan peristiwa tersebut sebagai kecil kemungkinan. Okay, baiklah. Seterusnya saya akan menunjukkan contoh-contoh soalan kebolehjadian. Yang pertama, okay, Didi memasukkan 3 bentuk silinder dan 2 bentuk kubus ke dalam sebuah kotak. Okay, perhatikan, kita ada 3 silinder dan 2 kubus. Didi ingin mengambil bentuk silinder di dalam kotak itu. Apakah kebolehjadian Didi mengambil bentuk silinder? Okay, perhatikan, silinder ada 3 dan kubus ada 3 bilangan, ada 2 bilangannya. Okay, jawapannya besar kemungkinan kerana bilangan silinder adalah lebih banyak berbanding kubus. Okey, murid-murid perhatikan, jika suatu bilangan bentuk itu lebih banyak, maka kebolehjadian untuk kita mengambilnya adalah besar kerana ianya mempunyai lebih banyak berbanding bilangan yang lagi satu. Okey, seperti soalan ini, kebolehjadian Didi mengambil bilangan silinder adalah besar kemungkinan kerana bilangan silinder adalah lebih banyak berbanding bilangan kubus. Okey. Soalan yang seterusnya. Eddie memasukkan 3 bentuk silinder dan 2 bentuk kubus ke dalam sebuah kotak. Eddie ingin mengambil bentuk kubus di dalam kotak itu. Apakah kebolehjadian Eddie mengambil bentuk kubus? Okey, perhatikan. Kubus ada 2 bilangan dan silinder ada 3 bilangan. Maka jawapannya ialah kecil kemungkinan kerana bilangan kubus adalah sedikit berbanding silinder. Okey? Boleh faham murid-murid semua? Bilangan kubus ada 2 dan bilangan silinder ada 3. Bilangan kubus lebih sedikit berbanding silinder, maka kebolehjadiannya adalah kecil kemungkinan. Dan soalan yang terakhir. Okey. Toby memasukkan 3 bentuk silinder dan 2 bentuk kubus ke dalam sebuah kotak. Toby ingin mengambil bentuk piramid di dalam kotak itu. Apakah kebolehjadian Toby mengambil bentuk piramid? Okey, apakah jawapannya murid-murid? Ya, mustahil adalah jawapannya kerana tiada bentuk piramid dalam kotak itu. Jika tiada bentuk yang dikehendaki pada soalan seperti soalan ini, maka kebolehjadiannya dikatakan sebagai mustahil kerana tiada bentuk piramid di dalam kotak itu. Okey. Saya harap nota ini membantu murid-murid untuk memahami topik 12 dengan jelas. Sekian, terima kasih.